Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya nak masuk satu kaunter intraday untuk di sebelah petang. So, pagi kita tak sempat, kita nak masuk sebelah petang. Right. So, saya ada jumpa satu kaunter lah. Nama dia Smart Track, SN Track. Okay, so saya detect pada pukul, saya waktu rehat lah, saya semak dan saya detect pada pagi tadi, kita tengok ada 12,000 lot pembelian dekat sini banyak lah. Okay, banyak pembelian. Dan dekat sini pun 100% pembelian. Okey, dekat sini pun pembelian. Dekat sini pun 100% pembelian. Okey. So, yang volume yang banyak-banyak ni adalah volume-volume belian. Maksud bukan belian diamond lah, pembelian. Okey, jadi normally kalau itu adalah pembelian, kalau saya tak kira dah lah. Jadi kepala otak saya fikir satu je, kalau dia ni beli banyak-banyak, okey, banyaklah dia beli. Kecuali yang ni penjualan satu. Ni satu penjualan. Kat sini separuh-separuh. Dan dekat sini ada belian semula. Jadi, saya akan assume dia akan naik lagi lah. Sebab apa kalau orang ni pembeli punya banyak, anda kira sendiri, okay, 12,000 lot. Berapa jumlah 12,000 lot? 340,000. Okay, so campur-campur ni mungkin dekat-dekat sejuta dia beli. Kalau dia beli sampai sejuta, takkan dia nak rugi. Kita beli baru berapa puluh ribu, 5,000, 10,000 lah. Dia beli dekat sejuta. Kita fikir macam ni. Dia beli sejuta, counter ni takkan nak turun kalau beli sejuta. Kita baca macam tu. Tapi trading plan kena ada juga. Kalau turun nak cut loss kat mana, yang tu penting juga. Alright. So sekarang ni market belum buka lagi. Masih lagi dalam pre-open. Okay, pukul 12.30. 12.30 hingga ke 2.30. Okay, sekarang ni dah buka. Okay, sekarang buka terus pada harga 350. Banyak tu saya beli kat sini. Okay. So, saya nak beli pada 350 pun dah tak sempat dah. Okay. Duduk sembang tak sempat. So, saya nak beli lebih kurang pada harga 355. Okay. Kita letak 300 slot pada harga 355. Boleh. Tak sempat dah, nampak. Dia P360 pula dah. Sebab tu saya kata kalau kita nak beli, kita terus beli pada harga best sell. Tapi saya tengah-tengah duk cerita pun, dia dah naik dah. Faham tak? Okay. Tak apa, kita letak terus 360 lah. Saya memang ambil pada harga yang ni lah, dekat best sell tu. Okay. So, saya letak best sell. Okay. So, saya beli pada harga 360. Tengok order status. Dapat tak? So, dapat. Saya beli 10,000 Yang saya duk kata tadi, volume yang banyak beli tadi tu. Okay. Yang volume-volume yang banyak ni adalah volume-volume beli ni sampai dekat sejuta. Dah saya beli 1,000 so, siapa lagi banyak spend duit untuk beli counter ni? Okay. So, kita fikir dia spend duit banyak-banyak, takkan counter tu nak turun. Faham tak? Kenapa saya kata beli pada best sell, jangan beli pada best buy. Kalau kita tadi masa saya nak beli tadi best buy, masa tu baru harga 345. Kalau saya tak 345, lepas tu dia dah jadi turun lagi 350 duduk dekat atas, turun lagi 35 duduk atas, lah 36 duduk atas. Kalau nak confident nak beli terus pada harga best sell, jangan queue dekat best buy. Okay, so hari ni saya nak cerita sebuah sedikit berkenaan dengan apa ni, ni saya nak menjawab sebuah sedikit soalan daripada YouTube. Dan yang ni saya nak letak terus queue. Okay, saya beli tadi pada harga 360. So, saya nak letak pada harga 380 lah. Okay, kita letak terus pada harga 380. Okay, 300 slot. Kita letak terus pada harga 380. Okay, just tunggu saja kita jawab persoalan yang bertanya di YouTube dulu. Okay, sementara kita nak tengok apa akan berlaku. Okay, sebenarnya saya dah bagi kata kunci untuk video ni, tapi saya rasa saya lupa lah letak dekat dalam video tersebut. Tapi tak apalah, saya jawab secara random dulu lah. Okay, so kita tengok daripada yang paling latest. Nak belajar teknik untuk orang yang bekerja siang hari tuan. Tak ada masa nak tengok profit. Tak ada masa nak tengok selalu pasaran saham. So, harap dapat bantu. Okay, ini dalam topik swing. Okay, so kalau kita dalam keadaan yang busy bekerja, kita mungkin tak boleh nak ambil kesempatan untuk intraday. Jadi apa yang kita buat adalah kita cuba pakai teknik swing. Alright, so untuk teknik swing ni saya boleh bagi kepada anda contoh, beberapa contoh.
Okey, antaranya adalah anda boleh menggunakan Elliott Wave dan juga MACD. Tapi pemilihan counter tu kena jaga. Okey. Contoh kita ambil satu counter nama dia JCY. Alright. So dalam topik JCY ni dalam topik JCY pula, dalam topik seperti ni, okey. So saya boleh bagi gambaran apa yang perlu anda buat. Yang pertama sekali anda kena belajar berkenaan dengan pemilihan counter. Saya dah bagi dah dekat awal-awal video pertama, kedua tu dah ada topik pemilihan counter. Okey, so apa perlu anda buat? Contohnya macam dekat sini. Okey, ini adalah permulaan kenaikan. Okey, ini adalah permulaan kenaikan. Alright, so anda boleh guna contoh dekat sini MACD cross dan dekat sini ada MACD cross semula. Sini ada MACD cross dan cross semula. Okey. So, sepatutnya waktu permulaan kenaikan ni kita tak boleh nak ambil lah. Kita tak boleh nak buy dekat sini sebab tak ada teknik tu dalam ni. Tapi kita boleh pakai Fibonacci retracement untuk Elliott Wave. So, anda boleh tarik ini ke atas. Okey. Saya dah cerita dalam topik Elliott Wave dia akan retrace sehingga 38.2% ataupun 23%. Jadi sepatutnya apabila berlaku seperti ni, contohnya waktu dia cross saja turun, okey, waktu dia cross ni kita dah boleh tarik dah Fibonacci. And then kita tunggu dia cross. Kita tunggu dia sampai 38. Okey, bila dia cross kita tunggu dia sampai 38. Alright. So, bila dah nampak dekat sini dia dah touch dah 38. Jadi bila anda nampak contoh macam dekat sini ni kan. So dia dah mula naik balik. Dia dah kepok naik. Walaupun belum potong, sebenarnya kita dah boleh masuk. Sebab apa? Ni kalau nak masuk nak entry awal lah. Sebabnya apa? Sebab kita dah belajar, kita dah menggunakan teknik Fibonacci retracement, iaitu retracement sehingga ke paras 38%. Dia dah retrace dah pun sampai 38%. Jadi kita tengok dia dah macam dah menguncup naik atas ni. Walaupun belum cross lagi, sepatutnya kita dah boleh entry dekat situ. Tapi tetap ada risk lah. Maksudnya kita kena tahu trading plan kita. Okey, ataupun waktu dia naik ni, then dia ada sedikit retracement. Sama juga, retracement dia boleh pergi ke 32.8%. So dia dah pergi dah pun area 32.8% dekat situ. Sepatutnya area ni sebelum dia cross ni, kita dah boleh make entry dekat situ. Jadi bila kita beli je counter-counter macam ni, kita tak kata kita beli pada area paling bawah. Katalah kita beli dekat area sini, tengok naik sampai 40% dalam masa 5 hari. Okey, dalam masa seminggu, 2 minggu. Jadi benda ni dia tak sabut. Maksudnya kita tak perlu tengok hari-hari. Beli dan tutup. Tak perlu pun tengok macam intraday. Faham tak? Tak perlu pun nak tengok sekarang ni sampai 375, 378, 380 So tak perlu pun serabut-serabut. Tak match lagi. Tak power back dulu kat dah. Okay. So maksudnya anda tak perlu tengok pagi, nak kena menghadap sedia waktu-waktu macam ni, nak kena tengok, nak beli. Kita yang tak ada masa, kita yang ada masa tak apalah. Bagi mereka yang tak ada masa, contoh macam soalan daripada kawan kita tadi. So saya kena cerita Izzuddin Mazlan. So kita perlu pakai teknik yang lain lah. Intraday tak sesuai, jangan pakai. Okey, dia ada banyak lagi cara. Okey, jadi saya tak mau cerita sangat pasal pendrive. Sekali kata terlalu promote pendrive. Jadi saya lagi macam orang akan kata dia ni lebih kepada say nak jual. Kata itu 10,000 nak ajak. Saya still ajak dan ajak. Saya tak kata pun nak stop. Okey, cuma beza dia kenapa kita jual DVD, sebab ada dah saya beritahu dah pendrive sebenarnya. Kenapa? Sebab yalah, daripada 12,000 hanya berapa ribu saja yang play. Kita kata okey, kita nak orang yang betul-betul serius nak belajar, maka kita jual DVD itu, kita kenakan sedikit komitmen sebanyak RM985 dan kita ajak balik. Macam mana nak dapat RM2,000 selepas daripada kita play ke semua video? Kita bagi tahu pula. Sebab apa? Kalau boleh kita tak nak charge, tapi kita nak komitmen sahaja supaya anda hargai ilmu yang kita bagi. Okey? So tak apa, abaikan topik yang pasal DVD. So kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, jelas lah. Maksudnya kita kena pakai teknik lain selain daripada intraday. Kita tak mahu teknik tu. Okey, kita tak mahu teknik intraday sebab kita tak ada masa. Jadi jangan pakai intraday teknik. Banyak lagi teknik lain. Okey, jangan sampai saya buka DVD tu. Okey. Dekat dalam ni, business strategi ni kita ajak macam mana nak bagi dapat 2,000 dalam masa sebulan. Sekejap, teknik. Kalau kita pakai Elliott Wave boleh. Kalau kita pakai index reversal boleh. Teknik candlestick saya tak pasti sebab ini saya kena double check balik nanti.
Tambah ni teknik kesan permulaan kenaikan. Ni lagi best. Beli, tunggu ya 2 bulan. Tunggu ya 3 bulan. Tak payah tengok hari-hari. Okay, go to the soalan yang ke seterusnya. Semoga diberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas segala perkongsian. Bagi saya setiap apa yang disampaikan oleh kita boleh membakar semangat mendirikan. Okey, terima kasih. Alamak, ini bukan soalan. Alright, Assalamualaikum. Sudah beli pendrive, tinggal tunggu tak sabar. InsyaAllah kita akan hantar start daripada 1 bulan Oktober. Dalam masa 3 hari akan sampai. Pemilihan kaunter intraday. Semoga TJ diberi kesihatan. Okey. Amzar Izzuddin buat pemilihan kaunter intraday. Okey, so saya tunjuk kat sini. Daripada awal tadi saya dah tunjuk dah macam mana saya buat pemilihan kaunter intraday. Jadi apa yang saya buat adalah kita pergi ke bahagian home dulu. Kita pergi kat top ni, top most active. Jadi saya akan tengok kaunter apa yang warna hijau. Dan mata saya cekap. Kalau 12.5% saya tak tengok. Sebab apa? Saya tahu harga dia mesti bawah 10%, mesti bawah 20%. Saya tak akan tengok lagi dah. Ataupun nak tengok, just klik tengok harga dia berapa. So 80% saya tak tengok. Ini harga dia 17 sen, saya tak mahu. Ini boleh. Jadi saya akan tengok macam ni tau. Jadi ini sini tak ada signal di sebelah petang. Dia ada signal di sebelah pagi. Kita semua dah share dah tadi signal di sebelah pagi. Sekejap saya bagi contoh signal di sebelah petang. Okey, jadi saya akan tengok lagi. Yang ni bawah 20 sen. Yang ni bawah 20 sen. Yang ni bawah 20 sen. Smart track. Okey, so kita masuk kat sini. Kebetulan saya pun beli kaunter ni. Jadi saya tengok daripada awal tadi saya akan tengok volume yang paling banyak. Okey, main berkira tengok 12,432. Kalau kita kali dengan 325. Dia kadang-kadang kena buat kelak sampai kena buat kelak kalkulator. Okey. 12,000 berapa 12,000 dekat sini. Kita ambil yang mula-mula sini 12,432 dan kalau kita tengok dekat sini 12,432 ni adalah 100% pembelian. Jadi kita tengok. Mencaut juga lagi. Okey, dekat sini 12,000. Okey, ni start daripada 3. Aduh, ya Allah. Dia nak ajak ni memang. Okey, 12,000, 4,000, 1,000. Baik, tendang juga di sini sekejap. Okey, so kita assume dia lebih kurang dekat sini lah. 12,000 tambah 4,000 tambah 1,000 tambah 2,000. Banyak lah. Kira area sini saja lebih kurang 20,000. Okey, kita katakan 20,000 beli pada harga 325. Okey, kita buang. Kita katakan 20,000 lot. Ni lot tambah 00 untuk jadi unit. So dah dengan 0.325. Okey, dekat sini saja dia dah belanja 650,000. Okey, so dekat sini 650,000. Area ni saja 650,000. Ni tak campur lagi. Ni encik tak campur lagi. Campur. Kita tengok juga berapa persen pembelian. Kalau 0% tu nak turun. Bukan nak turun lah. Tak apa, hari kita cerita hal lain. Jadi saya punya imajinasi kalau dia ni beli, contohlah dia ni siapa dia? Katalah Tasmo beli. Tadi Tasmo beli 650. Dekat sini beli 300,000, kat sini beli 400,000, ni beli 500, 2 juta lebih. Dia ni beli Tasmo ni beli sampai 2 juta ringgit, dia tak sayang duit ke? Takkan nak turun kot kaunter ni. Mesti dia ada something. Dia mesti dapat info awal yang kaunter ni nak naik. Dan dia akan menaikkan kaunter tu. Contoh. Jadi dia pun beli sampai 2 juta. Kalau dia confident 2 juta, saya beli 10,000, apalah sangat? Betul tak? Tu saya beli. Faham tak? Tu cara saya pilih kaunter. Okay? Amzar. Itu cara saya pilih kaunter. Serba sedikit. Okay. Ada banyak lagi teknik. Yang malam nak check, siang kita beli. Terbaik tips. Terima kasih Tuan Jamal. Macam mana nak buat catalyst analisis yang betul? Sebab kadang-kadang ada counter naik sebab news dapat projek. Ada juga counter yang jatuh sebab sell on news. Jadi macam mana nak kena pasti catalyst itu bagus ataupun tidak? 90% adalah TA. Ini saya tak berapa faham soalan dia. Okay. So saya cakap kalau saya tak faham saya tak jawab. Mungkin ada apa yang saya faham, counter itu naik disebabkan ramai orang beli dan counter itu turun sebab ramai orang jual. Kenapa ramai orang beli? Mungkin sebab news. Kenapa ramai orang jual? Mungkin sebab news. Itu yang saya faham. Jadi kita kena tengok dulu. Yang penting adalah pemilihan counter. Salam TJ, ada group premium tak? Tak ada. Teruskan perjalanan. Okey, terima kasih. Salam TJ, belajar pemilihan counter suite. Okey, tadi saya dah share kat atas.
Teruskan perjuangan. Terima kasih Ilmu Inklusi. Sengketa je, mohon share screen saham untuk swing tempoh 2 minggu. Okey. Counter-counter yang swing ni adalah counter-counter kena play balik dekat video nombor 1, video nombor 2, video nombor 3. Itulah counter-counter swing. Kita dah ajak dah. Kenapa nak tanya lagi dekat video nombor 25? Video tu nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya dah cerita dah macam mana nak cari counter-counter swing. Salam TJ, terima kasih atas perkongsian. Banyak benarnya cakap tu. Apa benda tu? Saya ni sedar yang memang dalam keadaan loss. Jadi dengan apa cara pembelajaran, sila beri tunjuk ajar. Alright. Salam TJ, macam mana nak buat entry tanpa terperangkap? Kita nampak counter active, high volume dan uptrend. Bila masuk je terus sideways atau downtrend. Selalu kena macam ni. Kalau boleh, bagi contoh counter supaya saya tengok counter tu. Adakah betul uptrend? Adakah betul volume dia? Okay? Adakah dia betul uptrend? Volume dia macam mana? Kalau boleh bagi contoh counter sekali. Okay? So, saya tak boleh nak jawab lah sebab tak ada contoh counter. Saya boleh baca. Okay? Tapi saya tak boleh jawab sebab apakah counter yang dia selalu beli, Arif beli, okay? Dan terkenal tu. Saya nak tahu counter tu. Okay? Macam mana pemilihan counter untuk swing? Dah cerita dah tadi. Pergi play balik video 1, 2, 3. Okay? Tolong buat video cara trading guna box trading. Box trading sekarang ni, saya dah tak guna lagi dah box trading sebab dulu ada T3 plus 1. Sekarang ni dah tak ada dah. Dia T berapa saya tak ingat. Tapi box trading tu dia tak open up valid dah sekarang. Okay? Itu box trading yang saya ajak lah. Flat pattern pun orang panggil box trading. Yang tu mungkin masih boleh guna. Teknik swing. Saya dah cerita dekat video pertama, kedua, ketiga. Okay? Salam TJ. Minta cara screen counter yang ada potensi swing. Pergi tengok balik video 1, 2, 3. Dan tanya soalan yang lebih advance daripada nak tanya counter. Boleh dapat kat sini lah. Play balik video 1, 2, 3. Dan watching. Terima kasih atas perkongsian. Susah nak pakai hati semua. Okay. Tapi video yang awal-awal komen. Dan kita pergi ke awal-awal komen. Sorry saya sikit. Saya tak boleh buat video yang panjang-panjang. Ini pun dah 17 minit. Ni pun tak naik-naik lagi. Tak naik lagi, kita close lah. Ni pun dah untung ni dalam 300 lah ni. Saya dah untung dalam 300. Saya nak cari yang first komen pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First. Semua first. Terbaik. Ada 5 orang yang terima giveaway RM100 seorang tu. Seorang pun saya tak bayar lagi. Tolong PM saya lah. Abang Jamil banyak membantu budak baru macam saya dari kosong dah ada something. Alhamdulillah. Okay. Sifu terbaik. Semoga murah rezeki. Terbaik sangat bantu. Thank you. Terbaik. Terima kasih. Teknik BTST je. Buy today, sell today ke? Buy today, sell tomorrow. Yang ni saya tak apa cakap teknik ni. BTST ni saya tak apa cakap. Saya terus terang saya beritahu. Alright. Yang beli pagi, petang saja boleh. Beli hari ni, jaya esok saya tak mahu. Tasma mungkin ada share teknik tu. Lebihkan lagi teknik intraday tu kan. Syoknya. InsyaAllah nanti saya akan share lagi beberapa teknik intraday lah. Untuk hari ni saya share yang satu tu dulu. Semoga. Terima kasih. Alright, so saya rasa itu saja soalan untuk kali ni. So bagi saya soalan yang mencabar sikit. Bagi contoh counter sekali kalau nak tanya pasal counter. Okay, terutamanya yang melibatkan apa yang saya ajak. Contohnya, saya ajak kata, pemilihan counter dah uptrend dah semua. Anda kena play dulu lah daripada video 1, 2, 3 tu. Okay. Mana Okay, anda kena play dulu daripada video 1, 2, 3 ni. Anda pergi dekat bahagian Bursa Malaysia. Pergi tengok dekat sini. Okay, anda kena pergi dulu daripada video mana ni? Tak ada lah. Okay, so anda kena play ni dekat dalam ni. Kan? Dekat sini ni ada video nombor dah. Starting daripada video nombor 1 dekat sini. Pengenalan saham. Okay, nombor 2, nombor 3, bukan. Okay, starting daripada sini. Nombor ni. 1 Bursa Malaysia, cara baru pemilihan counter. Pergi ke nombor 2, pergi ke nombor 3, pergi ke nombor 4. Pergi balik, check balik counter-counter dekat situ. Okay, counter-counter. Ni video-video penerangan yang saya dah terangkan bagaimana nak pilih counter. Situ adalah teknik swing. Sebab tu kalau hampa tengok, bezanya saya teknik-teknik tersebut dengan teknik-teknik yang saya masuk waktu intraday. Dia ada beza sikit.
Faham tak? Sebab yang tu saya tunjuk untuk intraday. Nampak dekat sini dia ada buat pembelian 14,000. So saya confident lagi saya tunggu dulu. Okay? So nanti kita tengoklah apa berlaku. Okay, dia naik pun dekat 375 dia tak melepasi 380 pun. Lepas tu saya tanya Tasma pun dia kata TP 370. Memandangkan saya dapat khabar angin petang lagi ada press conference daripada istana, saya jual dulu lah. Okay, so kita pergi kat order status, kita ni modify order. Okay, harga 380 ni saya ubah pada harga 370. Dah tak sempat dah. Baru dia cakap, nampak? Dia cukup cepat lah, cukup jealous lah. Kalau tak apalah saya letak lah 370. Sekejap lah turun balik. Aduh. Dia kalau nak jual sepatutnya jual terus. Saya memang tadi 370 dekat sini banyak lagi. Sepatutnya saya jual terus lah tadi. Okay. Tanpa buat video kita jual terus dapat. Cuma saya, sebab tu saya kata emosi kita bila kita berkongsi dengan orang, okay, dalam trading saham ni, sebelum tu saya kena reduce order dulu. Saya tak mau. Dia terganggu, faham tak? So saya hanya untuk sikit saja. Okay. Kau boleh tunggu. Apa kita letak lah kat sini. Alright. Apa saya nak cakap? Berkenaan dengan emosi. So, macam saya dah share di video yang lepas. Ada beberapa kategori kita as a trader dan juga bakal trader ataupun belum menjadi seorang trader. Jadi, hanya 10% saja trader yang sukses. Okay, saya tak katalah saya sukses. Tapi, so far boleh lah. Kan? Kalau boleh buat profit, boleh tu kira sukses lah. Dia yang maintain, maksudnya yang sukses lah. Alright. Hanya beberapa kerat saja, hanya berapa persen saja yang berani ke depan dan kongsi. Sebab apa saya kata? Sebab kalau kita nak share ni pun, dia akan mengganggu emosi, nampak tak? Sepatutnya saya dah jual tadi. Itu sebab saya kata, nampak? Tak apalah, anda belajar satu benda baru lah hari ni. Apa benda? Emosi. Okay. Saya sendiri ajar orang. So, best buy kalau nak jual. Tapi saya still letak dekat best sell. Apa berlaku best sell tu kalau dia naik lagi kat sini, so saya akan kerugian sebenarnya. So, kalau kita confident untuk jual pada 360 tadi, sepatutnya terus jual 360. Okay? Tapi tak apalah, dah hampir match tu. Faham tak istilah emosi dekat sini? Okay? Sebab tu saya kata dalam 10% orang yang sukses, hanya beberapa orang saja, beberapa kerat saja yang mau berkongsi. Yang lain tak mau pun berkongsi. Sebab apa? Sebab dia melibatkan emosi. Tu dah terjual tu. Alright? Dia melibatkan emosi. Jadi, itulah. Sekiranya anda berpeluang belajar, okay? Belajarlah. Sebab tak ramai orang yang nak share. Sebab dia melibatkan emosi lah. Lebih kurang macam ni. Saya kalau saya trade seorang-seorang, saya tak terlibat dengan gangguan emosi. Orang tak kata kat saya, orang tak kutuk saya, orang tak kecam saya. Jadi benda-benda hak yang tu pun dia akan mengganggu emosi. Faham tak? Kenapa orang bila dia dah cekap dalam saham, dia tak mau ajak orang. Itulah sebab dah gangguan emosi. Jadi kalau anda jumpa orang yang nampak anda rasa dia sukses, anda rasa dia percaya, okay, dan anda nak belajar dengan dia, rebutlah peluang cepat-cepat belajar sebelum dia tak mau ajak orang. Okay, so itu saja pesanan saya terakhir untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu di video-video akan datang. InsyaAllah saya akan cuba kontrol saya punya emosi untuk kongsi lebih banyak lagi ilmu kepada anda. Cuma komen tu tolong ni sikit lah. Tolong tapis sikit lah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.